Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali. Ini adalah video untuk menjawab tohmahan Kapten Hafiz sekali lagi. Yang ni dalam video ni beliau cuba nak memberi penerangan tentang apa yang saya telah jawab di dalam video saya yang ni. Saya dah terangkan dengan agak jelas, tapi beliau cuba nak memesongkan pemahaman pendengar. Sama ada beliau memang tak faham, level pemahaman yang sangat rendah dan tak dapat memahami apa yang saya terangkan dalam video awal saya tu, atau beliau dengan sengaja, dengan niat untuk memesongkan pemahaman-pemahaman pendengar lah, yang mana pendengar mendengar video beliau dan tak tengok video saya. Jadi terpedaya dengan apa yang beliau nak sampaikan. Tapi saya mengambil pilihan untuk menyangka bahawa Kapten Hafiz tak faham lah. Sebab kalau dengan sengaja tu jahat sangat kan. Jadi saya anggap Kapten Hafiz tak faham apa yang saya cuba terangkan. Jadi kita tengok dekat sini, saya cuba terangkan sekali lagi daripada video yang sama. Sebab kalau saya terang dekat sini, orang kata saya cuba nak putar belik apa semua kan. Padahal saya dah cakap dalam video pertama, cuma Kapten Hafiz kata saya tak cakap. Yang sebelumnya saya tak cakap, Kapten Hafiz kata saya cakap. Yang ni pula saya dah cakap, Kapten Hafiz kata saya tak cakap. Dia kata saya tidak mahu menerima perbezaan antara perbuatan dan juga pembuat. Sedangkan di dalam video saya tu dah terang-terang menerangkan perbezaan antara perbuatan dan pembuat. Jadi sebab tu saya kata sama ada dia tak faham ataupun dia sengaja memesongkan pemahaman anda supaya yang mana tak tengok video saya tu menyangka dia betul lah. Okey, kita tengok kat sini, saya tunjuk dengan secara jelas. Dan video yang saya akan gunakan, saya letak panjang sikit lah video Kapten Hafiz. Tapi tak perlulah nak cuba untuk copyright strike sebab dia termasuk di bawah fair use. Okey, kita tengok sini . Kita dengar ni bagaimana Kapten Hafiz hendak menipu dan memesong serta memfitnah video saya. Kita dengar ni . Beliau tidak menerima konsep perbuatan dan pembuat. Kapten Hafiz kata saya tidak menerima konsep perbuatan dan pembuat. Nanti kita dengar apa saya cakap dalam video awal. Kita sambung . Perbezaan antara perbuatan dan pembuat, bahkan menabur-nabur benih keraguan ke atasnya bahawa kononnya saya tak faham hukum. Dia ingat saya buat-buat sendiri ikut pada konsep ataupun prinsip itu. Kapten Hafiz kata kononnya Kapten Hafiz tak faham hukum. Nanti kita dengar video dia . Nanti kita dengar. Okey, kejap. Padahal ia adalah sesuatu yang baku, sesuatu yang sedia maklum dalam prinsip ahli sunnah wal jamaah. Ia bukan baru dibuat 3-4 hari lepas, tetapi sudah ada sejak zaman salafus soleh ketika mereka berhadapan dengan aliran khawarij. Khawarij ni bila dia nampak orang buat salah, terus dia hukum sebagai kafir ke, sebagai masuk neraka ke, sebagainya. Lalu ahli sunnah wal jamaah counter balik bahawa ya, dari sudut dalil memang begitu, tetapi pembuatnya tak semestinya akan automatik masuk neraka kerana ada beberapa faktor yang... Okey, dengar Kapten Hafiz kata kumpulan khawarij ni dia terus menghukum pembuat tu apabila buat sesuatu terus masuk neraka, dan ahli sunnah wal jamaah membetulkan pemesongan itu, menerangkan bahawa setiap perbuatan itu tidak semestinya automatik masuk neraka. Okey, kita dengar Kapten Hafiz kata membetulkan, ahli sunnah wal jamaah membetulkan pemahaman kumpulan khawarij. Okey, kita dengar dipertimbangkan terlebih dahulu. Bahkan bagi setiap faktor tu, tak tahu, tersilap, terpaksa, darurat dan sebagainya, setiap itu ada dalilnya juga. Kemudian kita tak boleh juga berkata seseorang itu terus masuk neraka, sebab syurga atau neraka adalah hak Allah. Allah saja yang boleh menentukannya. Jadi dibezakan antara perbuatan dan pembuat. Bukanlah sesuatu yang baru saya buat sendiri, tetapi sesuatu yang maklum, sesuatu yang baku di sisi ahli sunnah wal jamaah sejak zaman salafus soleh. Okey, satu Kapten Hafiz kata tadi saya mengatakan beliau tak faham tentang hukum. Masih lagi saya berpegang kepada itu sebab kita dengar Kapten Hafiz tidak menyebut pun hukum terbahagi kepada 5, hukum perbuatan itu. Sama ada yang wajib, sunat, harus, makruh atau haram. Nampak tak? Kapten Hafiz tak sebut lagi. Tetap tak sebut. Sama ada beliau tak tahu atau tak faham bahawa hukum perbuatan terbahagi kepada 5, atau beliau tidak menerima itu.
yang dikatakan bahawa sejak zaman salafus soleh itu, yang mana ahli sunnah wal jamaah menerangkan kepada kumpulan khawarij, inilah menerangkan bahawa setiap perbuatan ada hukumnya, bukan setiap perbuatan itu terus masuk neraka. Nampak tak? Menerangkan hukum tersebut. Sedangkan Kapten Hafiz masih tak sebut lagi tentang hukum itu. Hukum 5 tu dia tetap tak sebut. Adakah dia tak terima bahawa tiap-tiap perbuatan tu dihukum sebanyak 5, sama ada ianya adalah wajib ataupun halal? Kemudian ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. Adakah dia beliau tak terima atau beliau tak tahu? Ini dia masih tak sebut lagi. Dia duk pusing tentang entah perkara apa yang dia pusing ni. Okey, kita dengar dalam video pertama. Adakah saya tidak menerima perbezaan antara perbuatan dan pembuat? Kita dengar ni ya, kita dengar betul-betul. Pada video saya letak link di bawah dalam description box dan juga comment box. Anda kalau tak mau dengar yang awal tak apa, dengar minit 12.57 ke atas kita dengar. Ini sebut adakah perbuatan ataupun pembuat. Macam mana kita nak tahu? Macam ni. Okay. Bila satu-satu perbuatan, bila disebut tentang hukum perbuatan, pertama sekali kita kena faham perkataan hukum itu. Basic kan? Basic. Bila sebut hukumnya mestilah sama ada wajib, sunat, harus, makruh atau haram. Bila kita sebut hukum perbuatan itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Kita tak sebut perbuatan hukumnya neraka. Kita tak sebut macam tu. Perbuatan anda adalah haram. Perbuatan anda adalah makruh. Perbuatan sunat. Orang tak sebut perbuatan minum arak neraka. Hukumnya neraka. Minum arak hukumnya neraka. Tak ada. Minum arak hukumnya haram. Tak ada orang sebut perbuatan itu adalah hukumnya neraka. Bila sebut hukum itu mesti dalam 5 kategori itu. Sama ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kena faham tu dulu. Jadi bila kita faham tu, barulah kita tahu bila hukumnya haram dan pembuat itu hukumannya adalah neraka. Faham tak? Tapi belum tentulah, barulah kita boleh sebut belum tentu neraka. Pembuat itu belum tentu neraka, tapi hukumnya haram. Okey, dengar, saya dah membezakan. Saya terima memang ada perbezaan antara perbuatan dan juga pembuat. Memanglah, inilah ahli sunnah wal jamaah menerangkan kepada kumpulan khawarij pada zaman salafus saleh dahulu. Nampak tak? Memberitahu kepada kumpulan khawarij yang tak faham bahawa hukum perbuatan ada 5 dan juga pembuat itu yang dihukum ataupun hukuman kepada pembuat apabila dah ditimbang-timbangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang disebut tadi, belum tentu masuk neraka adalah pembuat itu. Banyaklah faktor-faktor yang ditimbangkan selain daripada perbuatan yang haram. Apabila nak dihukum masuk neraka, banyaklah faktor-faktornya. Itu kita tahulah, memang saya juga ada terangkan di dalam video saya perbezaan tersebut. Kenapa Kapten Hafiz memfitnah saya mengatakan saya tidak mahu menerima? Nampak tak bagaimana Kapten Hafiz punya cara? Inilah apa yang dikatakan oleh ramai asatizah Kapten Hafiz merapu. Dia bercakap merapu, tak faham. Sama ada dia tak faham, memang sengaja memutar belit perkara-perkara yang orang tak cakap, dia kata orang cakap. Orang cakap, dia kata orang tak cakap. Nampak tak? Begitu rendah teruknya pemahaman Kapten Hafiz. Saya tak nak kata Kapten Hafiz sengaja membuat tohmahan ataupun fitnah inilah. Saya tak nak katalah sengaja. Kalau sengaja, kalau Kapten Hafiz sendiri sedarlah dalam diri. Jika sengaja buat, memang buruk perangai. Okey, kalau sengaja memesongkan pemahaman orang ni, memang buruk perangai. Okey. Jadi apa yang Kapten Hafiz nak cakap ini, saya nak sambung video ni, adalah kena kepada Kapten Hafiz sendiri. Agaknya inilah yang dikatakan oleh kata pepatah, kejahilan itu menjadi musuh bagi seseorang. Sebab kejahilan itu, Kapten Hafiz, menjadi musuh kepada Kapten Hafiz sendiri. Orang tu tak tahu, bila datang sesuatu yang baru, dia akan terus menolaknya. Kan kadang-kadang we don't know something, when it suddenly comes, we becomes an enemy. Tak boleh jadi, tak boleh jadi. Okay? Padahal ia adalah sesuatu yang baku sejak sekian lama. Betul, Kapten Hafiz. Bila anda tak tahu bahawa hukum itu terbahagi kepada 5, bila saya bercakap tentang hukum terbahagi kepada 5,
anda jadi, oh tak boleh jadi, tak boleh jadi. Betul lah Kapten Hafiz, sebab anda jahil tentang hukum terbahagi kepada 5. Dan hukum perbuatan dan pembuat itu yang saya juga dah terima dan menerangkan perbezaan itu. Anda tak tahu, anda tak faham dan ia menjadi musuh kepada anda. Anda tak boleh terima apa saya cakap. Cuba pergi belajar balik. Belajar balik hukum fiqah, belajar balik pembahagian perbuatan dosa, pahala macam mana tu. Belajar balik Kapten Hafiz, tolong. Sebab jika macam ni pemahaman dan anda menyampaikan kepada orang, saya kesian kepada orang ramai yang baik-baik ni, yang menerima, mendengar Kapten Hafiz cakap, semua terpesong. Yang mana keyboard warrior anda, kita tak kisahlah kan. Memang anda salah pun, walaupun yang bijak pandai tahu anda salah, semua nak sokong juga. Itu kita tolak tepi lah. Saya bimbang orang yang baik-baik yang nak belajar ilmu, bila dengar apa anda cakap ni, memang fail. Okey, memang fail. Jadi anda tengok kekeliruan dan tohmahan dan juga penipuan Kapten Hafiz di dalam 1 minit yang pertama. Tak payah ceritalah, apatah lagi dalam kesemua 20 minit video beliau tu penuh dengan kekeliruan dan pemesongan pemahaman. Jadi bagi anda yang dengar, saya tak nak ulas yang lebih-lebih tu. 1 minit pertama saja dah fail. Kalau saya nak pergi semua, saya ingat video saya jadi 2 jam tak habis nak explain satu-satu kepesongan yang dibawa oleh Kapten Hafiz. Dia sendiri cakap kejahilan adalah musuh utama dia. Dia jahil tentang hukum. Dia kata kononnya, saya kata dia tak tahu. Kita terbukti. Dia tidak sebut pun hukum terbahagi kepada 5, sama ada dia tak percaya ataupun dia tidak terima ataupun memang dia tak faham. Memang dia jahil tentang hukum syarak tu ada 5 tu. Jadi kepada yang mendengar, saya harap anda forward lah video ni kepada semua orang supaya mereka boleh tahu bahawa betapa terpesongnya pemahaman Kapten Hafiz ni, supaya mereka yang tidak mendengar video saya, hanya tengok video beliau, dapat menjelaskan lagi, terjelas di dalam minda apa yang sedang dipesongkan oleh Kapten Hafiz. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.